Hai, salam sejahtera semua, insya-Allah. Hari ini kita nak sambung belajar topik kekeluargaan dalam Islam. Tetapi hari ini kita akan fokus kepada isu perceraian. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar pasal perkahwinan, rukun perkahwinan, macam mana adab nak kahwin, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. So hari ni kita nak review pula perceraian. Okay, perceraian ni daripada segi bahasa menguraikan ikatan sama ada perkara yang hissi iaitu perkara yang dapat disaksikan melalui panca indera ataupun secara istilahnya menguraikan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz talak atau seumpamanya. So cerai ni ataupun talak ni adalah dibenarkanlah dalam Islam. Tetapi dia adalah perkara yang berat yang tak boleh nak bawa main, tak boleh nak gurau dan kena berhati-hati. Okey, dan hak menceraikan ni diletak dekat tangan suami lah. Suami saja yang boleh menceraikan isteri, isteri tak boleh ceraikan suami dia. Okey, sebab lelaki ni ada hak kepimpinan dan lelaki lebih cermat, tabah dan berpandangan jauh. Memandangkan wanita ni adalah makhluk yang emosional. Jadi tuntutan talak tu tak terletaklah pada dia. Okey, jadi seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah yang Maha Mulia adalah perceraian. Okey. Faktor perceraian ni ada banyaklah sebenarnya, mungkin boleh jadi daripada pihak isteri dan juga boleh jadi daripada pihak suami lah. Okey, tetapi kat sini kita nak cerita dulu faktor perceraian di pihak suami. Nusyus lah yang pertama, iaitu isteri ni derhaka. Okey, derhaka ni maksud dia contohnya suami ni dah sediakan rumah. Isteri tak nak duduk dekat rumah yang suami sediakan. Isteri menengking dan melanggar kehendak suami dan isteri tak menyerahkan tubuhnya kepada suami. Okey, tetapi tak adalah terus nak bercerai. Tak, dia ada langkah-langkah dia sebenarnya. Sebab dalam Islam, Islam tak menggalakkan perceraian. Tetapi bila kita dah try semua cara dan tak boleh juga nak dapat kesefahaman, tiada keharmonian, berlaku pertelingkahan, permusuhan, maka jalan keluar yang baik adalah perceraian. Okey, tetapi sebelum nak cerai, laluilah proses nasihat baik dulu, pulaukan tempat tidur dia macam tu. Okey, faktor nusyus ni ada banyak lah. Contohnya suami isteri, contohnya macam mana kita nak elakkan daripada berlaku nusyus adalah suami dan isteri kena jalankan tanggungjawab, kena sabar, kena banyak bertolak ansur, kena peka dengan keperluan masing-masing, ikhlas. Okey, itulah antaranya. Okey, seterusnya kita nak tengok bila berlakunya perceraian ataupun lafaz talak. Talak ni dia ada rukun dia. Okey, rukun dia maksudnya dia kena ada suami iaitu orang yang mencerai, dia kena ada isteri orang yang dicerai dan lafaz cerai lah. Okey, dan lafaz talak ni dia boleh jadi dalam dua keadaan, sama ada dengan lafaz terang, maksudnya aku ceraikan kau dengan talak satu contohnya. Ataupun dengan lafaz tak lafaz tak terang ataupun lafaz berlapik tetapi dengan maksudnya tak nak dah kat isteri dia. Contohnya, kau baliklah rumah mak kau, jangan balik lagi rumah aku. Contohnya macam tu. Bilangan talaknya ada 3 lah. Talak 1 dengan talak 2 boleh rujuk, tetapi talak 3 dah tak boleh rujuk. Okey, dan jenis talak ni ada 2 lah. Talak raj'i, ini talak yang boleh rujuk, dan talak ba'in lah, talak yang tak boleh rujuk kecuali nak kahwin balik, nak kena kahwin semula lah kiranya. Okey, hukum menjatuhkan talak ni macam mana? Okey, wajib suami jatuhkan talak kalau isterinya tak dapat jalankan tanggungjawab dan zalim terhadap pasangan. Sunat, kalau isteri dia ada nilai buruk yang tak boleh, susah nak baiki. Okey, haram kalau tak ada apa-apa, lepas tu isteri dia dalam keadaan haid ataupun hamil ataupun dalam keadaan nifas, ceraikan dengan talak 3 sekaligus, lagi dah tak boleh. Dan makruh ceraikan isteri yang baik tanpa sebab. Okey, tuntutan perceraian. Okey, tadi kita cerita tanggungjawab ataupun bukan tanggungjawab, hak mencerai itu terletak pada suami. Okey, tetapi sekarang kita nak cerita tuntutan perceraian. Okey, jadi isteri juga berhak membuat tuntutan perceraian lah. Okey, tetapi dengan sebab isteri memang tak ada hak menceraikan, tapi isteri boleh buat tuntutan perceraian. Contohnya jika suami dia tak mampu bagi nafkah.
sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin. Ataupun isteri dianiaya, dipenjara, apa ni, dipukul, macam tu lah. Ataupun suami dia dalam penjara. So, tuntutan perceraian ni ada tiga jenis lah. Talak ta'liq, khulud dan tebus talak. Okey, ta'liq ni dia adalah syarat untuk membatalkan pernikahan. Biasanya dilafazkan semasa pernikahan lah. Nanti saya lampirkan contoh video dia. Okey, jadi jika dia dah letak lah masa kita lepas nikah tu, dia letak syarat-syarat dia. Okey, jika suami melanggar syarat tersebut, maka boleh jatuh talak. Okey, yang kedua khulud lah. Khulud ni tebus talak. Maksudnya isteri bayar duit kat suami untuk diceraikan. Okey. Jadi dia kena ada persetujuan antara suami dan isteri. Okey, maksudnya contohlah lafaz khulud ni, suami kata aku ceraikan kau dengan bayaran sebanyak 2,000 dan isteri pun jawab saya terima. Okey, bayaran khulud ni boleh dibuat dengan mata wang atau barang lain lah yang halal, suci dan berharga. Dan khulud ni tak mengurangkan bilangan talak. Dan khulud boleh dijatuhkan pada bila-bila masa sama ada suci ataupun tidak. Sebab dia adalah atas kehendak isteri. Apa kebaikan ataupun hikmah khulud ni? Mengelakkan isteri daripada derhaka lah. Penghormatan kepada kaum perempuan dan memberi keinsafan kepada suami. Okay, yang ketiga pula fasakh. Fasakh ni adalah daripada bahasa rosak atau putus, dan manakala menurut syarak adalah pembatalan nikah disebabkan oleh suatu sifat yang dibenarkan syarak. Misalnya perkahwinan suami dan isteri yang difasakkan oleh kadi sebab suami dia tak mampu nak bagi nafkah kepada isteri. Fasak pun tak boleh kurangkan bilangan talak dia lah. Okey, dan fasak ni hanya boleh dituntut oleh isteri sekiranya terdapat kecacatan pada pihak suami. Okey, dan kebaikan fasak ni adalah memberi peluang kepada isteri membuat tuntutan pembatalan, mengelakkan kemudaratan, mengelakkan isteri daripada derhaka. Okey, peringatan kepada suami agar lebih bertanggungjawab, menghindari suasana yang tidak baik. Okey, so apa saja jenis penceraian yang berlaku? Selepas penceraian tu adalah iddah. Iddah ni adalah tempoh menunggu bagi isteri yang diceraikan sama ada kematian suami ataupun tidak sebelum dibolehkan berkahwin dengan orang lain lah. Okey, sebagai tanda dia pengabdian diri dia kepada Allah, berkabung kerana berpisah dengan suami atau memastikan isteri tidak mengandung anak bekas suami. Hukum dia wajib lah. Jadi semua isteri yang bercerai, dia ada tempoh iddah dia. Okey. Dan hikmah untuk memastikan kesucian rahim perempuan tersebut, perkara ta'abbud lah ibadah, memberi peluang kepada suami berfikir semula untuk rujuk lah kalau dia nak rujuk. Okey, jadi iddah ni ada 3-4 jenis. Yang pertama, isteri yang masih ada haid lah. So dia 3 kali suci jika ditalak semasa suci dan tidak disetubuhi. Dan jika ditalak semasa suci dan disetubuhi, tempoh iddahnya tamat apabila datang haid yang keempat. Okey, kalau orang yang dah tak ada haid, menopause contohnya, 3 bulan tempoh dia. Kalau orang yang sedang hamil sehingga melahirkan anak, dan kalau orang yang kematian suami dia, maksudnya bercerai mati, 4 bulan 10 hari. Okey, hak dan tanggungjawab suami dan isteri selepas bercerai lah. So kita kena faham lah ini semua yang ada. Kena bagi nafkah iddah, kena bagi mut'ah, harta pencarian, hak penjagaan, nafkah anak, tunggakan nafkah dan hak tempat tinggal. Mut'ah ni adalah bayaran. Kalau macam kita nak kahwin tu ada mahar, mut'ah ni adalah bayaran yang diberikan oleh suami kepada isteri jika dia ceraikan isteri dia, sebagai tanda penghargaan lah kepada isteri tersebut atas susah payah dia berkhidmat selama dalam perkahwinan. Okey, peranan institusi keluarga ni, sebenarnya keluarga ni adalah tempat untuk kita rasa tenang, harmoni, hindar perkara-perkara negatif, tingkatkan ekonomi masyarakat dan merapatkan hubungan masyarakat. So bila keluarga ni tak boleh membawa keharmonian, dia boleh datangkan kemudaratan. Okey, dan contoh isu-isu ni macam ni lah. Perkahwinan lain agama, perkahwinan sejenis, perkahwinan tanpa izin pendaftar nikah, contohnya kahwin dekat Siam lah, macam tu lah. Dan cinta sebelum kahwin. Kita kena faham, cinta ni boleh, maksudnya dia menjadi masalah bila mana penceritaan sebelum perkahwinan ni membawa kepada zina, lahirnya anak luar nikah dan sebagainya. Okey, dan isu-isu ni, antara isu kalau dekat Malaysia ni, antara isu paling hot sekali, isu poligami lah. Dalam Islam, suami dibenarkan kahwin lebih daripada seorang isteri.
Okey, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran. Tetapi ramai lelaki yang mengambil kesempatan lah menggunakan kelebihan tersebut tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab, peranan dan hak dengan baik. Maka dia mendatangkan banyak masalah kemudaratan dan kesakitan lah kepada isteri-isteri. Okay? Jadi kena faham sebenarnya nak kahwin ni, poligami ni bukanlah seronok-seronok saja. Okey, dan dalam poligami, seorang suami tak boleh kahwin lebih daripada 4 isteri dalam satu masa, kena adil. Dan kalau dia tak mampu nak adil, so dia tak boleh kahwin. Okey, kesimpulannya, keluhuran institusi kekeluargaan Islam perlulah dijaga. So, perkahwinan ni kerjasama yang berterusan antara suami dan isteri. So, dua-dua berperanan untuk melaksanakan tanggungjawab dengan baik supaya bahagialah rumah tangga. Dan Islam menyediakan jalan keluar bagi isteri yang dizalimi. Okey, kita akan sambung kat sesi Q&A. Thank you.